Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Salam pertemuan dalam pembacaan hadis kitab Jami' Tirmizi, Sunan Tirmizi. Mudah-mudahan dengan membaca sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita beroleh sedikit sebanyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta tukar ni waktu. Alhamdulillah, kita dah tiba pada tajuk besar yang ke-31. Lalu Imam Tirmizi kena pergi dekat page. Kata Imam Tirmizi telah menyusun mengikut tajuk-tajuk besar. Maka sebelum ini kita telah membaca berkenaan tentang wasiyah. Dan kali ini Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan tentang al-wala. Apakah maksud al-wala? Hubungan yang ada di antara seorang tuan dengan hamba sahayanya. Sebab kadang-kala hamba sahaya ketika mana menjadi merdeka, maka pada waktu itu dah tidak ada keluarga, dah terpisah. Pada waktu itu ibu bapa dia menjadi hamba di tempat lain, dah terpisah pada waktu itu dengan setiap orang ahli keluarga. Maka seseorang yang merdeka, yang telah dimerdekakan, maka tuan dia adalah orang yang akan menjadi al-wala, menjadi wali, menjadi penjaga, pelindung keluarga kepadanya. Maka ada beberapa hadis berkenaan tentang al-wala. Dan yang kedua, pada tajuk ini juga Imam Tirmizi membawakan tajuk sedikit sebanyak berkenaan tentang al-hibah. Al-hibah bermaksud memberi hadiah. Maka al-wala dan hibah adalah intipati hadis-hadis yang akan dibawakan pada bab yang ke-31 ini. Pada bab yang pertama kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis yang telah datang, al-wala'u liman a'taqa, milik orang yang memerdekakan pada waktu itu untuk menjadi wali, untuk untuk ada hubungan wala dengan hamba tersebut. Bila seseorang hamba itu dimerdekakan, maka siapakah yang memiliki wala ke atasnya? Adalah tuan baru yang telah memerdekakan dia. Maka kalaulah dia ada banyak tuan, maka tuan dia yang lama tidak boleh pada waktu itu bercakap aku nak jual hamba ini, tetapi wala hamba ini menjadi milikku, kekal menjadi milikku. Tidak boleh. Secara ringkasnya, siapa yang memerdekakan hamba itu, walaupun dia adalah tuan yang baru, maka itu adalah wala menjadi milik dia. Wali, keluarga ataupun pelindung adalah milik orang yang memerdekakan seseorang hamba. Riwayat 2125, wa bi ilahi qala hadatsana Bundarun qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala hadatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau telah meriwayatkan annaha aradat, bahawa sesungguhnya beliau ingin membeli Barirah radhiyallahu taala anha. Namun ketika mana beliau nak membeli, fashtaratu, maka tuan dia yang lama telah meletakkan syarat al-wala, bahawa wala adalah milik mereka. Mereka sanggup menjual Barirah, tetapi wala adalah milik mereka. Faqala Nabi, maka sabda Nabi SAW, al-wala'u liman a'ta thaman, wala adalah menjadi milik orang yang telah menyerahkan bayaran. Maksudnya apa? Tuan yang baru, automatik wala adalah milik dia.
pada waktu itu menjadi keluarga ataupun pemilik kepada hamba itu sepenuhnya adalah tuan yang telah membayar saman harga dia. Ataupun liman waliyan ni'mah, wala adalah milik kepada orang yang telah memberikan kenikmatan dalam kurungan nikmat merdeka. Siapa yang memerdekakan dia, maka wala adalah milik dia. Siapa yang pada waktu itu membebaskan hamba tersebut, maka wala hamba itu adalah milik orang tersebut. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu. Bab yang kedua berkenaan tentang an-nahyi, larangan daripada menjual wala dan juga hibah. Dia tak boleh nak pada waktu itu menjual ataupun menghadiahkan. Sebagai contoh, saya adalah tuan kepada seorang hamba. Zaman kita dah tak ada hamba. Tapi sebagai contoh, kalaulah saya adalah tuan kepada seorang hamba, maka saya tidak boleh nak menghadiahkan wala itu kepada orang lain ataupun menghadiahkan wala itu kepada orang lain. Maka pada waktu itu tidak boleh melakukan perkara tersebut. Maka sebab itu Nabi SAW bersabda, larangan daripada menjual al-wala dan juga menghadiahkan al-wala tersebut. Sekali lagi dia ulang, apakah al-wala? Al-wala adalah hubungan di antara seorang tuan dengan hamba dia, di antara seorang majikan dan hamba dia. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Maka bab yang kedua berkenaan tentang larangan daripada menjual wala dan juga menghadiahkan wala tersebut. Riwayat 2126. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah qala hadatsana Abdullah bin Dinar sami'a Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma telah meriwayatkan sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang an bai'il wala, daripada menjual wahibatihi dan menghadiahkan wala. Maka daripada sini pada halaya, pada baris yang pertama, kata para ulama, dalla ala annahu la yasluhu litamlik, bahawa tidak sah dan tidak boleh menjadikan orang lain pemilik kepada wala ini. Tak boleh. Walaupun kita tuan, kita nak bagi hadiah sukarela ataupun nak jual, hamba ini aku punya, aku nak merdekakan dia, tapi wala milik engkau, maka tidak boleh. La yasluhu litamlik wa yu'lam, dan diketahui minhu, daripadanya, bahawa ianya adalah sesuatu yang menjadi milik yang diwarisi, bukan pada waktu itu boleh berpindah hak milik melalui jalan jualan ataupun hadiah pemberian. Tidak boleh. Begitu juga sahara, zahabal jumhur minal ulama, majoriti para ulama daripada kalangan ulama yang terdahulu dan kemudian mengatakan ila adami jawazih, tidak boleh pada waktu itu memindah hak milik akan al-wala hamba. Wala hamba tidak boleh berpindah hak milik. Seperti mana nasab keturunan, kita tak boleh pada waktu itu nak menghadiahkan ataupun pada waktu itu menjual nasab keturunan kita. Kita tak boleh. Kita tak boleh nak beli siapa ayah kita. Kita tak boleh pada waktu itu nak beli siapa orang yang kita nak berbinkan dengan. Tidak boleh. Sama juga dengan wala. Okey, wa ajazahu ba'duhum, sebahagian ada yang mengatakan boleh. Namun untuk orang yang mengatakan wala boleh dijual dan dihibah, kata Imam Nawawi, la'allahum lam yablughumul hadis, mungkin pada waktu itu hadis tidak sampai kepada mereka. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qad rawahu Syu'bah, dan telah meriwayatkan hadis ini Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas daripada Abdullah bin Dinar, dan telah diriwayatkan juga daripada Syu'bah di mana beliau berkata, lawaditu, aku berharap bahawa sesungguhnya Abdullah bin Dinar ketika mana meriwayatkan hadis ini mengizinkan kepadaku sehingga aku mampu untuk berdiri kepadanya, fa uqabbila ra'sah, lalu mencium kepalanya.
Maka padahal satu hadis berkenaan tentang wala tidak boleh dijual dan tak boleh diwarisi. Tapi kita nampak daripada sini padahal Syu'bah adalah imam hadis yang besar. Tapi bagaimana pada waktu itu para perawi hadis yang terdahulu, mereka sangat-sangat menghargai hadis yang mereka dapat. Mereka sangat menghargai sehingga dia kata, kalaulah aku dapat berjumpa dengan Abdullah bin Dinar, aku nak minta izin untuk cium kepala dia sebab pada waktu itu dia telah mengajarkan kepadaku satu hadis ini. Maka orang-orang yang terdahulu mereka sangat-sangat menghargai nilai satu hadis yang mereka dapat daripada perawi sebelum mereka. Warawa Yahya bin Sulaim, dan telah meriwayatkan Yahya bin Sulaim hadis ini daripada Ubaidullah bin Umar, daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa wahmun, namun riwayat yang kedua ini, sanad yang kedua ini ada keraguan. Apakah keraguannya? Wahima fihi, dan terdapat keraguan padanya daripada salah seorang daripada Ubaidullah bin Umar, perkataan daripada Ubaidullah bin Umar. Wa tafarrada, dan telah bersendirian Abdullah bin Dinar dalam meriwayatkan hadis ini. Bab yang ketiga berkenaan tentang orang yang cuba mengambil alih wala seorang hamba, ataupun pada waktu itu idda'a, dia mendakwa nasab kepada selain bapanya. Maka apakah yang berlaku? Maka Imam Tirmizi pada hadis ini membawa tajuk, kalaulah seseorang itu tawalla bermaksud mengambil alih sesuatu wala, ghaira mawalih, dalam keadaan dia bukanlah tuan kepada hamba tadi, hanya kerana dia penguasa ataupun pemerintah, maka contoh dia rampas hamba tersebut. Dia pada waktu itu mengambil alih hak wala hamba ini daripada orang lain. Adakah boleh? Jawapannya tidak boleh. Ataupun dia cuba nak tukar nasab ke keluarga dia. Dia pada waktu itu mendakwa bapa dia orang lain, atuk dia orang lain, keturunan dia adalah orang lain. Adakah boleh? Jawapannya tidak boleh. Maka kata Imam Tirmizi, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang seseorang tawalla, yang mengambil alih wala ghaira mawalih, dalam keadaan dia bukanlah tuan kepada hamba tersebut, awidda'a, ataupun dia mendakwa nasab keturunan ila ghairi abi, kepada orang selain bapa dia, maka pada waktu itu tidak boleh, bahkan akan beroleh laknat Allah. Riwayat 2127. Wa bi ilahi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim at-Taimi an abihi qala khatabana Ali radhiyallahu ta'ala anhu, telah berkhutbah kepada kami, kata Ibrahim at-Taimi. Faqal, maka berkata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, man za'ama, barang siapa yang menyangka ataupun mendakwa bahawa di sisi kami ada sesuatu naqra'uhu, yang kami telah membacanya selain daripada kitab Allah, wa hadhihi sahifah, dan di sisi kami ada satu sahifah lembaran ini. Maka banyak orang menyangka Sayyidina Ali dia mempunyai sesuatu berkenaan tentang khalifah daripada Nabi, dan banyak orang mendakwa pada zaman tersebut. Dan itulah yang didakwa oleh sebahagian daripada golongan Syiah. Mereka mendakwa Sayyidina Ali ada sesuatu bukti yang menunjukkan pada waktu itu dia yang layak jadi khalifah. Maka daripada zaman Sayyidina Ali lagi, pada waktu itu telah ada perkara ini. Mereka mendakwa Sayyidina Ali ada sesuatu, Sayyidina Ali ada sesuatu yang dia tak nak kongsikan. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkali-kali menafikan. Dia kata, aku tak ada apa-apa. Yang aku ada hanyalah Al-Quran dan juga satu lembaran yang mana isi kandungan lembaran ini adalah seperti berikut. Maka Sayyidina Ali menafikan. Sebab itu kata Sayyidina Ali, man za'ama, barang siapa yang mendakwa bahawa di sisi kami ada sesuatu, maka kata Sayyidina Ali, di sisi kami tak ada apa-apa illa kecuali kitab Allah Al-Quran wa hadhihi sahifah, dan lembaran ini. Itu je yang kami ada. Dan apakah yang terdapat pada lembaran ini? Pada lembaran itu kata Sayyidina Ali, tak ada cerita pun tentang aku yang menjadi pengganti Nabi, aku yang menjadi khalifah selepas Nabi. Maka apakah yang tertulis pada lembaran tersebut? Sahifatun, sebuah lembaran, fiha, yang padanya terdapat asnanul ibil. Asnan bukan terjemahnya gigi,
Ada ramai yang menterjemahkan pada waktu itu dengan gigi. Maka asnan bermaksud adalah diat. Maka terdapat padanya adalah diat berkenaan tentang unta. Maka terdapat permasalahan tentang diat. Maka kalaulah membunuh orang secara khata', maka secara tak sengaja, berapa diat dia? Kalaulah bunuh orang dengan sengaja, maka apakah diat dia? Kalaulah pada waktu itu melukakan orang, berapa diat dia? Maka diat punya permasalahan ada di dalam lembaran tersebut. Wa asya', dan kata Sayyidina Ali, dan sedikit sebanyak minal jirahat, pada sahara baris yang kedua, ay min ahkamil jirahat, sedikit sebanyak daripada hukum ahkam berkenaan tentang luka. Maka apakah luka yang boleh ada qisas? Apakah luka yang pada waktu itu tidak boleh qisas namun boleh ambil ganti rugi dan sebagainya? Maka ada permasalahan tentang diat dan ada permasalahan hukum ahkam tentang luka. Itu je yang ada pada lembaran tersebut. Maka kata Sayyidina Ali, faqad kadzaba, barang siapa yang mendakwa kami ada sesuatu lembaran yang mana menunjukkan kami adalah khalifah, yang Nabi ada pesan sesuatu kepada kami, kata Sayyidina Ali, faqad kadzaba, maka sesungguhnya telah berdusta. Wa qala, berkata Sayyidina Ali, fiha, padanya, qala, di antara yang ada dalam lembaran tersebut juga adalah permasalahan yang berikut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu haramun, Madinah adalah tanah haram. Seperti mana Mekah adalah tanah haram, maka Madinah pun adalah tanah haram. Cuma tanah haram Mekah tidaklah seperti mana tanah haram Madinah tidaklah seperti mana tanah haram Mekah. Tanah haram Mekah kalaulah dilanggar syarat-syarat dan pantang larang, maka pada waktu itu ada damnya. Tanah haram Mekah pada waktu itu tidak ada dam ketika mana melanggar pantang larang tersebut. Maka pada sahara, pada baris yang ketiga, maka para ulama berbeza pendapat tentang apakah hukum berkenaan tentang tanah haram Madinah. Famadhabu Abi Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah berkata bahawa maksud yang dengan tanah haram di sini adalah sekadar mujarrad ta'zim, perlu mengagungkan, wa takrim, dan memuliakan Madinah, dan tidak ada sebarang hukum yang khusus pada tanah haram Madinah. Kemudian pada baris bawah dia, wa qala an-Nawawi al-mashhur min madhhab Malik wa Syafi'i wal jumhur annahu la dhaman fi sayd al-Madinah wa qat'i syajariha bal haram bila dhaman. Maka kata Imam Nawawi, menurut pandangan Imam Syafi'i, Imam Malik dan majoriti para ulama, bahawa ada pantang larang untuk tanah haram Madinah, ada pantang larang. Maka tidak boleh cabut pokoknya, tidak boleh memburu binatang yang ada padanya. Namun ianya adalah pantang larang yang tidak ada dhaman, tidak ada hukuman bila langgar. Mekah kalau langgar ada hukuman dia, tetapi Madinah kalaulah langgar tidak ada dhaman, tidak ada hukuman dia. Tapi pantang larang tu masih ada. Waqat, pandangan yang ketiga, sebahagian para ulama menyebut maksud daripada tanah Madinah adalah tanah haram. Bererti kalaulah dilanggar sesuatu pantang larang, maka pada waktu itu ada jazak, ada dhaman yang perlu untuk dibayar. Maka inilah tiga pandangan berkenaan tentang Madinah adalah tanah haram. Sabda Nabi SAW, di manakah terletaknya pada waktu itu Madinah? Sabda terletaknya sempadan Madinah. Sabda Nabi SAW, ma baina air ila Thawr. Madinah itu terletak sempadannya daripada Bukit Air hinggalah kepada Bukit Thawr. Maka di sini menjadi perbahasan bahawa yang kita tahu Bukit Thawr terletak di Mekah. Bukit Thawr terletak di Mekah. Maka zaman berzaman para ulama cuba mengkaji di mana terletaknya Bukit Thawr. Sebab dekat Madinah yang ada Bukit Uhud, Bukit Sila dan ada banyak bukit. Tetapi mereka pada waktu itu tidak tahu bahawa adanya Bukit Thawr di Madinah. Sebab itu kita lihat kepada Arafah, pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
pada baris yang pertama. Maka berkata sahibul qamus, berkata seorang ulama yang mahir di dalam bahasa Arab, maka beliau berkata, inni tahayyartu, aku setiap kali baca hadis ini aku akan berada di dalam perasaan kehairanan. Kenapa Nabi sebut sempadan Madinah daripada Bukit Air hingga ke Sur? Padahal Bukit Saur, ejaan dia Saur, Sawaw, adalah bukit yang terletak di Mekah yang Nabi guna untuk bermalam selama 3 malam sewaktu perjalanan hijrah. Maka bukit tu di Mekah. Kenapa Nabi sebut sempadan Madinah daripada Bukit Air hingga ke Bukit Saur? Maka dia berterusan berada dalam keadaan begini, kehairanan. Hatta laqitu A'rabiyan, sehinggalah aku pernah berjumpa dengan seorang Arab Badui. Arab Badui ni orang yang mahir di dalam selok-belok Madinah dan juga di dalam pada waktu itu bahasa Arab. Fasa'altuhu, maka aku pun bertanya kepadanya, kepada Arab Badui, Arab kampung ini, inna jabala Thawrin fil Madinah, maka dia pun berkata, sesungguhnya dekat Madinah pun ada Bukit Thawr, dekat Madinah pun ada bukit nama Thawr, dan ianya terletak di belakang Bukit Uhud pada jarak lebih kurang 3 batu daripada Madinah. Maka sebenarnya betul sabdaan Nabi, dan daripada sini kita nampak betapa Nabi SAW mengenali geografi Madinah. Maka Bukit Thawr banyak daripada orang tidak tahu, tetapi bukit itu ada dan ianya menunjukkan sempadan Madinah daripada Bukit Air hinggalah ke Bukit Thawr. Bukit Uhud kita biasa dengar. Maka bila Bukit Thawr ini dia belakang lagi daripada Bukit Uhud, menunjukkan kepada kita bahawa Uhud masih lagi di dalam tanah haram Madinah. Uhud masih lagi di dalam tanah haram Madinah. Maka Nabi menerangkan sempadan Madinah adalah daripada Bukit Thawr sehinggalah kepada Bukit Air. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, begitu juga perbincangan yang sama yang ada disebutkan pada Qawata dan juga pada Sahara berkenaan tentang apakah itu Bukit Thawr, kerana kebanyakan orang tahu Bukit Thawr hanya berada di Mekah sahaja. Sebenarnya tidak, dekat Madinah pun ada Bukit Thawr. Maka sabda Nabi SAW, faman ahdatha, maka barang siapa yang melakukan maksiat, melakukan perkara yang bertentangan dengan syarak, fiha di Madinah, hadathan, sesuatu perkara yang ditolak oleh syarak, au awa, ataupun dia melindungi, muhdisan, seseorang yang pada waktu itu melakukan kemungkaran, fa'alaihi, maka ke atasnya laknat Allah, laknat para malaikat dan juga laknat manusia seluruhnya. Apakah yang dimaksudkan dengan al-hadath? Al-hadath di sini perkara yang baru. Maka kita boleh lihat pada Sahara pada baris yang keempat, kata para ulama, al-amrul hadith. Maksudnya apakah al-hadath? Sesuatu perkara yang baru. Al-munkar, yang mungkar, allazi, dan perkara tersebut laisa bimu'tad, tidaklah menjadi kebiasaan, wala ma'ruf, dan tidak diketahui pada waktu itu sumbernya fi sunnah, daripada Al-Quran dan hadis. Maka sesuatu perkara yang direka-reka dan pada waktu itu tidak ada sebarang sumber berkenaan perbuatan tersebut, maka sabda Nabi, barang siapa yang melakukan perkara yang hadath, perkara yang mungkar, ataupun memberi perlindungan. Apakah yang dimaksudkan dengan memberi perlindungan? Pada baris yang kelima, pada waktu itu adalah ar-ridha anhu. Memberi perlindungan bermaksud dia redha dengan perbuatan mungkar tersebut. Yang kedua, was-sabru alaih, pada waktu itu dia bersabar ke atas perkara yang mungkar tadi. Wa iqraruhu alaih, dan dia mengiyakan perkara yang mungkar tadi. Sabda Nabi, maka ke atasnya adalah laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Sabda Nabi SAW lagi tentang orang yang melakukan kemungkaran di Madinah ataupun memberi perlindungan kepada orang yang berperangai mungkar. Maka sabda Nabi, la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima daripadanya pada hari kiamat sarfan ay fardan, sesuatu amalan fardu, wala adlan ay naflan,
dan juga amalan sunat, maka takkan diterima daripadanya amalan fardu dan sunat. Wa man idda'a, dan barang siapa yang mendakwa nasab dia kepada selain daripada bapa dia, au tawalla, ataupun mengambil alih, merampas sesuatu hak wala, ghaira mawali, dalam keadaan dia bukanlah tuan kepada hamba tersebut, maka sama juga ke atasnya laknat Allah dan para malaikat dan juga laknat seluruh manusia. Tidak akan diterima daripadanya sarfun, tidak amalan fardu, wala adlun, dan tidak juga amalan sunat. Wa zimmatul muslimin, dan jaminan keselamatan yang diberikan oleh seorang Islam, wahidah, yang diberikan oleh seorang Islam. Tengah berperang, ada seorang Islam kata, aku bagi jaminan keselamatan pada orang kafir ni, maka diterima. Sabda Nabi, jaminan keselamatan yang diberikan oleh seorang daripada kalangan umat Islam, yas'a, akan diambil kira, biha, dengan zimmah, dengan jaminan keselamatan tersebut, adnahum, walaupun orang yang paling rendah kedudukan dia. Apakah yang dimaksudkan dengan paling rendah? Sahara, pada baris yang sahara, pada baris yang terakhir. Maka walau kana wadi'an au 'abdan aw imra'atan, maka kalaulah yang beri jaminan itu asalkan di Islam, hamba sekalipun ataupun wanita sekalipun, maka akan diterima jaminan keselamatan dia oleh pemerintah pada waktu itu. Maka kalaulah sesiapa memberi jaminan keselamatan ketika mana sedang perang ataupun ketika mana orang ini masuk ke dalam Allahumma salli ala negara umat Islam, ada seorang saja umat Islam yang memberikan dia jaminan keselamatan, maka umat Islam yang lain kena terima, dan pada waktu itu kena ambil berat tentang jaminan keselamatan tersebut. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan telah meriwayatkan sebahagian mereka daripada A'mash, daripada Ibrahim At-Taimi, daripada Harith bin Suwaid, daripada Ali radhiyallahu anhu, riwayat lebih kurang sama, dan sungguh telah diriwayatkan daripada sanad yang berbeza daripada Ali radhiyallahu anhu. Bab yang keempat berkenaan tentang seorang lelaki yang tafi, yang menafikan hubungan ataupun pada waktu itu tak mengaku anak min waladihi, daripada anak dia. Apa yang patut buat? Kalaulah seorang bapa tu berkata, ini bukan anak aku, muka dia lain, wajah dia lain, maka apa yang nak kena buat? Maka jom kita lihat apa yang Nabi buat. Riwayat 2128. Wa bi ilai qala hadatsana Abdul Jabbar ibn al-Ala al-Attar wa Sa'id ibn Abdul Rahman al-Makhzumi qala hadatsana Sufyan an az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun, telah datang seorang lelaki daripada kabilah Fazarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengadu, dia kata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna imraati waladat, sesungguhnya isteriku baru melahirkan ulaman, seorang anak lelaki, aswada, namun hitam wajah dia. Wajah dia berbeza warna daripada saya. Maka kita tengok bagaimana Nabi SAW handle. Maka sabda Nabi SAW kepadanya, halaka min ibil, kau ada unta tak? Nabi tanya, kau ada unta tak? Qala na'am. Maka lelaki ni jawab, ada wahai Rasulullah, aku ada unta. Maka Nabi bertanya, fama alwanuha, apakah warna unta? Maka dia pun menjawab, humrun, kemerah-merahan. Pada waktu itu coklat kemerah-merahan, itu warna unta. Maka Nabi bertanya lagi, fahal fiha aurak, ada tak daripada kalangan unta itu yang warna dia hampir kepada kehitam-hitaman? Maksudnya adalah seperti mana warna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, warna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ar-ramad. Ar-ramad maksudnya warna bara. Warna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, warna bara. Pada waktu itu dia tidaklah hitam sepenuhnya, dia hitam kekelabuan. Maka Nabi bertanya, adakah kamu memiliki pada waktu itu unta yang aurak, hitam kekelabuan? Maka dia menjawab, inna fiha la wurqa, ada wahai Rasulullah, aku ada unta yang kadang-kala warnanya kekelabuan, hitam kekelabuan. Maka Nabi SAW tanya lagi soalan, anna ataha dhalik, daripada mana warna unta yang berbeza ni datang? Bukankah mak bapak dia warna coklat kemerah-merahan? Kenapa tiba-tiba lahirnya unta yang berwarna hitam kelabu? Maka lelaki ni sendiri menjawab, la'alla irqan,
mungkin ianya adalah irqan. Irqan bermaksud urat. Mungkin ianya adalah kerana urat keturunan yang jauh, dalam kurungan urat keturunan yang jauh, naza'aha, yang dia trigger ataupun yang dia tarik. Mungkin kerana dulu-dulu nenek moyang unta ni ada yang pada waktu itu berkulit sedemikian, wahai Rasulullah. La'alla irqan, mungkin ianya adalah kerana urat daripada keturunan jauh unta ini, naza'aha, yang unta ini tarik ataupun trigger. Sebab itu dia menjadi warna seperti ini. Maka Nabi pun menerangkan. Kita tengok cara Nabi. Nabi tanya banyak kali. Dan dengan pertanyaan itu, lelaki tersebut dah mendapat jawapan dia. Maka akhirnya Nabi bersabda, "Fala fahadha," maka sama juga dengan anak kamu ini, la'alla irqan, mungkin daripada warna keturunan jauh, naza'ahu, yang ia tarik ataupun yang ia trigger. Mungkin ada nenek moyang kamu yang terdahulu, ini adalah warna kulit mereka. Maka pada waktu itu Nabi SAW tidak membenarkan orang ini menafikan keturunan dia. Sebab dia sendiri mengaku, kalaulah pada waktu itu keturunan yang jauh boleh meninggalkan kesan pada warna kulit anak, maka begitulah juga tidak patut untuk dia menafikan anak tanpa sebarang bukti dan dalil. Maka kita lihat kepada Sahara. Pada Sahara, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada baris yang keempat, pada baris yang ketiga, wa faidatul hadis, dan faedah daripada hadis ini, al-man'u ala nafil walad, apa larangan daripada menafikan anak, bimujarradil imarat, pada waktu itu dengan sekadar tanda-tanda dan alamat yang lemah. Tanda-tanda alamat yang lemah pada waktu itu tak boleh, dia kena ada bukti. Kalaulah dia nak menafikan anak ni bukan anak dia kena ada bukti. Sebab pada waktu itu yang kena bawa bukti adalah yang mendakwa. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Kenapa pula isteri dia nak bawa bukti? Isteri dia tak dakwa apa-apa. Maka sebab itu kalaulah suami nak mendakwa tu bukan anak dia kena bawa bukti. Tapi sekadar tanda-tanda yang lemah seperti warna kulit berbeza, maka seorang suami tidak boleh menafikan itu adalah anak dia. Bab yang ke-15 berkenaan tentang al-qafah. Al-qafah bermaksud pakar keturunan berdasarkan pada waktu itu pengalaman. Pakar keturunan berdasarkan pengalaman. Dipanggil al-qaif. Maka ada sebahagian orang yang dia terlalu pakar dan pengalaman yang banyak, maka dia tengok sahaja contoh muka ataupun anggota tubuh badan, dia dah tahu bahawa ini adalah anak beranak, adik-beradik satu keluarga ataupun tidak. Ilmu ini mahir pada zaman orang Arab yang terdahulu. Al-qaif, seseorang yang mahir. Man ya'rifu nasabal insan, seseorang yang mahir nasab orang lain, bifirasatihi, dengan menggunakan firasat, wa nadhrihi, dan juga dengan cara melihat, ilal a'dha', kepada anggota tubuh badan. Maka ini dikenali sebagai al-qaif, dan perbuatan ini dikenali sebagai al-qafah. Maksudnya seseorang yang mahir dalam nasab sesuatu keturunan pada waktu itu dengan pengalaman yang dia ada, dengan firasat yang dia miliki. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang membaca hadis riwayat Tirmizi. Kalaulah rasa bermanfaat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Okey, al-qafah. Maka lihat kepada Arafah pada baris pada baris yang pertama. Di sisi Imam Syafi'i, pendapat al-qaif ataupun al-qafah adalah mu'tabar, diambil kira. Qala Syafi'i innal qafata mu'tabarah. Maka sebab itu perbahasan di situ, wa bihaitsu lawi da'al maulan nasaba waladi jariyah. Contohnya ada dua tuan, dan pada waktu itu masing-masing mendakwa ini adalah hamba dia, dan masing-masing tak ada dalil, tak ada bukti. Maka apa yang disebutkan oleh qafah, oleh pakar nasab,
pada waktu itu diambil kira dalam mazhab Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah kata pendapat Al-Qafah tidak diambil kira. Al-Qaif punya pendapat tidak boleh diambil kira. Maka kita lihat riwayat 2129. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laits an ibn Syihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk berjumpa dengannya masrura dalam keadaan gembira, tabruku berseri-seri bercahaya, asariru kegembiraan wajih pada wajah baginda. Maka gembira wajah Nabi, sangat gembira. Maka pada waktu itu baginda bersabda, alam tara, tidakkah kamu melihat anna Mujazziz, bahawa seorang Qaif yang bernama Mujazziz telah melihat baru kejap tadi kepada Zaid bin Harithah dan Usamah bin Zaid. Lalu dia berkata, ini adalah kaki yang menggambarkan masing-masing adalah di antara satu sama lain. Maka ini adalah kaki bapa dan anak. Mujazziz berkata. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah meriwayatkan Sufyan bin Uyainah hadis ini daripada Zuhri, daripada Urwah, daripada Aisyah, dan telah ada penambahan padanya. Alam tara, tidakkah kamu melihat bahawa sesungguhnya Mujazziz telah melewati Zaid bin Harithah dan Usamah bin Zaid, wa qad ghattaya, dalam keadaan mereka telah menutup kepala mereka, lalu tak nampak muka pun, wabadat, dan hanya terzahir kaki mereka. Maka Mujazziz telah berkata, sesungguhnya kaki ini adalah sebahagian daripada satu sama lain. Beginilah yang telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Abdul Rahman dan lebih daripada seorang, daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Zuhri, wa qad ihtajja, dan telah menjadikan hujah sebahagian ahli ilmu dengan hadis ini, bahawa perintah ataupun cadangan Al-Qafah pada waktu itu sabit. Iqamah maksudnya sabit, dan pada waktu itu diambil kira amri, keputusan ataupun saranan. Al-Qafah akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pakar nasab tersebut. Maka kalaulah Al-Qafah ada bagi saranan dan keputusan, maka diambil kira, dan itulah pendapat Imam Syafi'i. Bab yang keenam berkenaan tentang galakan Nabi untuk memberi hadiah. Wa bihi la qala hadatsana Zahar bin Marwan Al-Basri qala hadatsana Muhammad bin Sawa qala hadatsana Abu Ma'syar an Sa'id an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahaddaw, salinglah kamu memberi hadiah di antara satu sama lain. Fa innal hadiyah, kerana sesungguhnya memberi hadiah, tuzhib, menghilangkan, wahar, kebencian, as-sadar, yang ada di hati. Wala tahkiranna, dan janganlah memandang remeh, jaratun, seorang jiran, li jaratiha, untuk berbuat baik kepada jirannya, walau syikka, walaupun satu bahagian, firsina, daripada kaki, syatin, kambing. Kambing tu dah kurus, daging ni tak banyak, kaki dia lagilah tak ada daging. Bukan bagi satu kaki pun, sebahagian kaki. Jangan anggap remeh, kongsikan dengan jiran, berbuat baik dengan jiran, kalaulah itu yang ada. Hadis ini adalah hadis yang gharib daripada sanad ini, dan Abu Ma'syar namanya adalah Najih, dan beliau merupakan maula kepada Banu Hashim. Waqad takallama, dan telah membicarakan berkenaan tentang ini sebahagian ahli ilmu daripada sudut hafazan beliau, iaitu Abu Ma'syar. Bab yang ketujuh berkenaan tentang larangan mengambil semula hadiah. Larangan, tercela perbuatan mengambil semula hadiah. Riwayat 2131. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Ishaq bin Yusuf al-Azraq qala hadatsana Husain al-Muktib an Amr bin Shu'aib an Taus an Ibni Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul ladzi, perumpamaan seseorang yang memberi sesuatu hadiah, thumma yarji'u, kemudian dia mengambil balik hadiah tersebut, kal kalbi, adalah seperti anjing. Disamakan perumpamaan teruknya orang yang pada waktu itu mengambil semula hadiahnya adalah seperti seekor anjing. Anjing yang bagaimana? Anjing yang pada waktu itu telah makan sesuatu, hatta syabi'a, apabila dia telah kenyang, qa'a, dia muntah balik, thumma ada, kemudian dia menjilat balik muntah tadi, faraja'a fi qai'ihi, maka beginilah perumpamaan, faraja'a, maka dia pun makan balik, qai'ihi, muntah dia. Maka inilah perumpamaan orang yang ambil balik hadiah dia.
perumpamaan yang paling teruk seperti orang yang paling teruk keadaan dia dan paling teruk tindakan dia, seperti anjing yang dah makan muntah balik, jilat balik muntah dia. Maka tak boleh nak bayangkan betapa teruknya situasi dan keadaan ini. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Bab yang riwayat yang ke-2132. Wa bi ila qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Ibnu Abi Adi an Husain al-Muallim an Amr bin Shu'aib qala hadatsani Taus, telah meriwayatkan kepadaku Taus daripada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, yarfa'an, mereka dua memarfu'kan hadis sampai kepada Nabi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh untuk seseorang ayyu'tiya atiyah, yang telah memberi sesuatu hadiah, summa yarji'u fiha, dia minta balik hadiahnya, illal walid, kecuali bapa berhak untuk mengambil balik apa yang dia telah beri kepada anaknya. Wa mathalul ladzi, dan perumpamaan seseorang yang memberi hadiah kemudian mengambil balik adalah seperti seekor anjing akala yang telah makan sehingga kenyang, kemudian qa'a, dia telah muntah balik, summa ada, kemudian dia telah pada waktu itu menjilat balik, makan balik muntahnya. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Berkata Imam Syafi'i, tidak boleh sama sekali liman wahaba hibatan, untuk seseorang yang telah memberikan hadiah untuk mengambil balik hadiahnya, kecuali pada seorang bapa pada hadiah yang telah diberikan kepada anaknya, dan mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil. Bab yang ke-32 berkenaan tentang takdir, hadis-hadis berkenaan tentang takdir yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada jam berikutnya insya-Allah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.